والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sambung pengajian kitab Syama'il Imam Suyuti daripada kitab Al-Jami'us Shaghir dalam bab kana, daripada kitab Imam Suyuti rahmatullah alaih yang bernama Al-Jami'us Shaghir. Baik, malam ni kita sambung hadis hadis yang muka surat 407 tu. Muka surat 407 tu hadis yang bernombor berapa? 6542. Okey, betul. Baik. Kita sambung malam ni hadis nombor 6542. Hadis nombor 6542. Kalau ikut kiraan daripada awal, hadis nombor 73. Hadis nombor 73, tapi kalau kira dari awal kitab, iaitu bernombor 6542. Kita tengok muka surat ni. Muka surat 407, hadis nombor 6542. Kalau kitab Syama'il ni maknanya hadis nombor 73. Hadis nombor 73. Okey, baik. Kana sallallahu alaihi wasallam idza akhadha ahlahu al-wa'ku amara bil hisab. Amara bil hisab. Boleh dibaca bil hisab pun boleh, ataupun dibaca dengan amara bil husab pun boleh. Amara bil hisab. Fasuni'a thumma amarahum fahasu wa kana yaqulu innahu la yartu fuad al hazin wa yasru an fuadis saqim kama tasru ihdakunna al wasaqa bil ma'i an wajhiha. Rawahu Tirmidzi. Ta tu maknanya rawahu Tirmidzi, kaf wal Hakim an Aisyah radhiyallahu anha. Sad ha maknanya sahih. Tirmidzi dan Hakim daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kana sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila mengenai ahli keluarga baginda, Al-wa'ku maknanya demam. Apabila keluarga baginda terkena demam, amara bil hisab, baginda menyuruh supaya dibuat sup. Hisab ni sup lah kita tahu, sup. Supaya dibuat sup. Fasuni'a, maka sup pun dibuat. Sup pun dibuat. Summa amarahum, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, menyuruh apa? Maknanya menyuruh mereka minum sup tu. Fahasu, lalu mereka pun minumlah sup tu. Wa kana yaqulu, baginda sallallahu alaihi wasallam sering berkata, innahu la yartu fuadal hazin. Sup ni sesungguhnya ia benar-benar layar tu. Layar tu ni makna menguatkan. Ia benar-benar menguatkan fuad al-hazin, hati orang yang bersedih. Fuad mana hati, al-hazin orang bersedih. Sungguhnya ia benar-benar menguatkan hati orang yang sedih. Wa yasru
an fuadis saqim, dan ia menghilangkan, yasru makna menghilangkan, an fuadis saqim makna menghilangkan kesakitan hati orang yang sakit. Kita kata, maksudnya ia menghilangkan kita kata macam kita kata gundah gulana, ataupun menghilangkan keresahan, kegelisahan daripada hati orang yang sakit. Fuad hati, saqim maknanya orang sakit. Kama tasru, seperti mana menghilangkan ihda kunna, salah seorang kamu, al-wasakha, kotoran, bil ma'i, menggunakan air daripada wajahnya. Hadis ini riwayat Tirmizi dan juga Imam Hakim daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kita ulang semula terjemah hadisnya. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang ahli keluarga baginda, apabila ahli keluarga baginda terkena demam, baginda menyuruh supaya dia buat sejenis sup. Kemudian baginda menyuruh mereka supaya minum sup itu, lalu mereka pun minum sup itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam sering bersabda, sesungguhnya hisak tu makna sup tu menghilangkan menguatkan hati orang yang bersedih dan menghilangkan keresahan atau kegelisahan hati orang yang sakit, seperti mana salah seorang kamu menghilangkan kotoran dari wajahnya menggunakan air. Hadis ini riwayat Tirmizi dan juga riwayat Imam Hakim daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay, baik. Ini di antara apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan bila ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam terkena demam. Maka baginda suruh supaya dibuat sejenis sup. Sup ni sup apa? Sup hisak ni ialah sejenis sup daripada tepung campur dengan air dan juga letak minyak. Tepung ni biasanya mereka buat daripada tepung barli. Tepung barli yang dikisar ialah jadi tepung lah. Dan lepas tu campurkan tepung barli itu dengan air, kemudian letak sikit minyak, dan lepas tu dimasak sampailah menggelegak, mungkin jadi pekat, sampai jadi macam agak pekat. Lepas tu diminum sup tersebut. Dan Nabi SAW bila ada orang sakit, Nabi suruh lah supaya minum air tepung tu, hisak, Arab panggil hisak. Bila mereka minum, dan baginda SAW sering beritahu apa khasiat dia. Apa khasiat dia? Baginda SAW beritahu dia bila minum dia akan minum hisak ni, dia akan menguatkan hati orang yang sedih. Maknanya hati dia akan jadi macam gembira. Dan juga orang yang sakit juga, yang hati dia tengah resah ataupun tengah gundah gulana ke, atau macam tengah, yalah orang sakit kan, dia punya semangat dia jadi merudum, turun. Maka untuk nak gembirakan dia, Nabi SAW suruh minum sup ni. Jadi Nabi umpamakan, Nabi kata seperti salah seorang bila macam muka dia kotor, dia bersihkan muka dia menggunakan air, maka macam itulah seolah sup ni akan hilangkan keresahan dan kegelisahan orang tu apabila dia minum sup ini bila dia sakit. Ini maksudnya nak bagi tahu antara kelebihan minum sup ni. Kan dia bukan sup daging ni. Sup daripada tepung lah. Sup daripada biasanya dia orang buat dari tepung Bali. Dalam kitab syarah hadis disebutkan tepung campur air, campur dengan minyak sikit, dan dimasak menjadi pekat. Cuma dalam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, Ibnu Qayyim Jauziyah. Ibnu Qayyim Jauziyah, beliau ada karang pasal kitab nama Tib Nabawi. Tib Nabawi ni asalnya kitab daripada kitab nama kitab Zadul Ma'ad. Sekarang kitab besar berkenaan dengan hadis Nabi, kita sirah Nabi, nama Zadul Ma'ad tebal ni. Jadi dalam tu beliau ada satu tajuk, satu bab khas yang berkarang berkenaan dengan Tib Nabawi. Tib Nabawi ni maknanya perubatan Nabawi. Di dalam kitab tu beliau sebutkan dia ada dua cara. Satu hisak ni boleh jadi maksudnya kita masak tepung tu, masak air, jerang air sekali dengan tepung. Atau satu lagi, iaitu dimasak air itu, dimasak sekali dengan bali. Air bali lah. Air bali. Tapi beliau bagi tahu,
Tapi maaf. Tapi beliau memberitahu apakah caranya. Beliau kata yang lebih baik ialah kalau sekiranya air bali tu, biji bali dimasak sekali dan kemudian dimasak, beliau kata cara letakkan biji bali, kemudian kita letak air 5 kali. 5 kali banyak bali tu. Kemudian air tu dimasak sampai tinggal 2/5. 2/5. Maksud air tu masak sampai kan bila masak lama kan air tu jadi hilang kan, jadi kurang. Sampailah jadi 2/5. Memang jadi bali tu betul-betul kembang. Biasa kalau masak lama bali dia jadi kembang dan dia agak macam jadi macam masuk. Dia betul-betul sebati dengan air tu. Lepas tu minum air tu. Lepas tu diminum air tersebut. Jadi dia adalah lebih bermanfaat cara tersebut. Jadi kalau kita kata hisak ni apa dia? Hisak ni ialah air yang dijerang bersama dengan tepung bali ataupun bali. Bersama dengan bali ataupun tepung barli. Jadi sebab itu betul lah disebutkan bahawa minum barli ni sunnah. Maka memang juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis juga Nabi SAW satu nak bagi dia makan roti barli, roti di tepung barli. Satu lagi bagi juga untuk kalau sakit, juga barli digunakan untuk sembuhkan sakit. Tapi ni apa? Untuk demam. Jadi pertama dia akan sejukkan hati dan juga sejukkan badan. Jadi sepatutnya kalau kita bila belajar hadis Nabi SAW, maka juga sewajarnya kita amalkan perkara tersebut. Sewajarnya kita amalkan perkara tersebut. Tapi dalam hadis tak ada sebut letakkan gula kan. Tapi bukanlah menjadi kesalahan kalau orang campur gula untuk manis sikit. Kan? Jadi di Malaysia ni kadang-kadang ada juga orang yang dia ialah kita pun tahu sekarang ni kadang orang yang mana mereka mempromot makanan sunnah. Secara zahirnya kita katakan mempromot makanan sunnah tu baiklah, tak ada masalah apa-apa. Tapi perlulah juga dengan orang tu membuat kajian secara terperinci macam mana cara Nabi SAW beramal dengan makanan sunnah tu. Kadang-kadang ada setengah kadang sampai kadang diorang amalkan makanan sunnah ni, yang jual makanan sunnah ni, semua makanan sunnah diadukkan dalam satu. Kan? 10 in 1. 10 in 1. Semua campur. Betul lah 10 in 1. Tapi masalahnya adakah itu cara yang Nabi SAW buat? Jadi antara perkara yang perlu dikaji, baca hadis Nabi dan tengok macam mana dalam sekian-sekian cara, macam mana cara dia. Dan itu tak nak kena mengaji lah, kena baca, kaji. Jadi kita memang jumpa bahawa antara cara ni ialah tepung bali itu sama ada satu kita masak bali. Itu ulama sebut dalam kitab, bukan saya reka-reka. Ulama sebut dalam kitab, satu kita masak tepung bali, masak sampai air dia hilang banyak. 2 sampai 5, jadi 5 bahagian jadi tinggal 2/5. Lepas tu boleh minum air itu. Itu bagus. Itu Ibnu Qayyim sebut. Tapi dalam syarah hadis juga sebutkan satu lagi, iaitu tepung bali itu dimasak, bila demam minum. Subhanallah. Jadi memang kita ni. Alhamdulillah saya pun kadang-kadang amalkan, memang masya-Allah kita rasa betul-betul kesan dia. Tapi hari ni kalau kita pergi kat farmasi, kat hospital, dia mana pernah nak ajar kita pasal cara Nabi. Dia ajar apa yang diorang ajarlah. Kita tak payah nafikan pun. Tak ada masalah pun benda tu. Tapi apa dia beza dia? Apa yang kadang-kadang Nabi SAW ajar pada kita, kalau kita amalkan, bila kita amalkan untuk ikut Nabi, di situ kita dapat 2 faedah. Satu, pertama, faedah ikut sunnah Nabi. Itu yang besar. Dan nombor 2 ialah satu sudut duniawi pun kita dapat. Sehatlah. Sehat. Dan perbuatan yang Nabi SAW ajarkan secara umum pada kita ialah tidak ada side effect. Side effect itu adalah tak ada. Kerana perbuatan lain ni tanpa menafikan, kerana ada side effect. Kan? Orang-orang yang mengaji perbuatan pun tahu side effect ni, tapi ada side effect kadang. Tapi perbuatan Nabi SAW tak ada side effect. Kan? Tapi kena cara betul lah. Cara betul macam Nabi tunjukkan. Itu yang kena diamalkan. Baik. Ni boleh amalkan lah. Dapatkan. Kalau siapa pandai proses, carilah proses kan. Tapi saya tak nafikan. Tepung bali ni dia kita dah biasa dengan tepung gandum. Itu memang saya tak nafikan. Tepung gandum ni kalau kita masak cekodok ke apa ke sedap. Tepung bali ni kurang sikit. Dia tak kalau orang tanya rasa dia kurang sikit, tak macam tepung gandum. Tapi kita bolehlah buat lempeng ke apa benda, tapi tetap rasa tak ni. Tapi di situ menunjukkan Nabi SAW punya makanan simple. Nabi tak makan mewah-mewah. Nabi punya makan simple. Kita je makan sedap. Jadi kita dah terbiasa roti, kita roti gardenia yang betul-betul putih, lembutnya.
kita kalau kena roti keras tak boleh makan, kita jawabnya. Tapi Nabi SAW punya roti keras, dan Nabi SAW punya roti dibuat dari tepung bali. Itu kita dah baca hadis tu dalam kitab Syama'il. Okey, baik, sambung. Boleh amal lah, boleh amal dapatkan tepung bali ke. Tapi kalau bali tak ada masalah. Kan, sesiapa kau demam cuba buat bali, masakkan. Taklah semestinya sampai kena 2/3, tapi masakkan bali, bagi minum pada orang sakit. Minum air bali. Ya, boleh juga makan sekali, tak ada masalah. Maknanya bali air tu dan juga makan sekali bali tu pun tidak ada masalah. Mai dua cara, sama ada tepung bali dibuat sup ataupun air bali. Air bali dan juga minum sekali dengan barli. Mungkin tak ada masalah juga kalau dicampurkan dengan gula sikit ke kan, wallahualam kan. Tapi kalau mungkin tak ada gula lebih baik kot. Ataupun salah satu cara dia campur dengan madu untuk bagi manis sikit. Okey, sambung. Okey, baik. Itu hadis tu riwayat Tirmizi, dari riwayat Imam Hakim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha.